Qad aflahal mu'minun. Allahu Akbar. Sesungguhnya berjayalah. Aflaha ay faza wa zafir. Berjayalah. Mendapat kemenanganlah. Mendapat kejayaanlah orang-orang yang beriman. Siapa dia nak berjaya? Tanda tuan-tuan. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan kepada kita dengan 7 sifat. 7 sifat. Sifat siapa? Sifat orang yang berbahagia. Al-mu'minun, orang yang beriman. Orang beriman, orang nak berjaya, orang nak bahagia. Yang pertama sekali Allah kata orang yang beriman, orang berjaya. Tengok nota di bawah. 1056. Orang-orang yang beriman yang tetap berjaya mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Siapa? Ialah orang-orang yang mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya yang diterangkan dalam ayat-ayat yang berikut. Ini kita ni, alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kitab hidayah yang membimbing kita ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nak dapat jalan Allah reda, macam mana nak buat? Kita kena buat ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, beriman. Maknanya syarat nak mendapat kebahagiaan itu mestilah bermula dengan iman. Kalau orang tak beriman, dia buat benda baik, maka perkara baik yang dia buat itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebab dia tidak ada kunci. Kunci penerimaan amal duduk di mana? Al-iman. Kemudian syarat qabulul amal pula al-ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, mutaba'atun nabi. Ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, beriman. Mu nak jadi orang bahagia, yang pertama orang beriman. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Ini yang kedua. Yang kedua ni, kita nak jadi orang yang khusyuk. Apa nak khusyuk? Tuan-tuan tanda, khusyuk ni maknanya orang yang melakukan solat dalam keadaan yang tenang. Tidak gopoh gapah. Tidak kelang kabut. Tidak khayal ketika dia bersolat. Itu dia panggil orang-orang yang orang yang khusyuk. Khusyuk ni satu perkara yang sangat besar, di mana dalam solat kita. Sebab itu tanda khusyuk tu ada dua. Khusyuk itu bermula daripada mana? Bermula dari hati. Bermula dari hati. Maknanya kalau hati kita khusyuk, kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita dalam hati kita ingat kita solat, kita menghayati bacaan-bacaan dalam solat, kita menjiwai apa yang kita baca, maka dia akan jadi tenang. Akan jadi tenang, tak bergerak. Ni orang duk Allahu Akbar, tengok jam lah, garu. Itu dia panggil tak tenang. Pasal itulah dikatakan dalam azhar, lau khasha'a qalbu hadza la khasyiat jawarihu. Andainya hati orang ni khusyuk, anggota dia juga khusyuk, mana tenang, tak bergerak. Diceritakan dalam sejarah salafus salih, kan, orang-orang salih, bila dia solat, berdiri solat, burung datang hingga atas kepala dia. Ingatkan batang kayu. Ingat batang kayu. Jadi kita hari ni, na'udzubillah, sebahagian daripada kita, kalau dia solat, apa pun tak boleh nak ingat atas kepala dia, bergerak asyik, bergerak sana bergerak sini, tidak khusyuk dalam solat kita. Kita kata inilah yang berbahaya. Jadi yang pentingnya,
Dalam ayat ini Allah Ta'ala tak sebut lagi orang yang mendirikan solat, tapi nak khusyuk fi salatihim khashi'un. Dalam solat dia tu ada sifat khusyuk. Sebab apa? Bila orang tu khusyuk, maka itulah yang dikatakan orang yang mendirikan solat dengan sebenar-benarnya. Kita ni solat juga, tapi khusyuk ada ke tak ada? Itu yang kita takut hari ni. Khusyuk ni di antara perkara yang besar, yang awal hilangnya daripada hati umat Islam. Ramai orang solat, selepas solat tak ada perubahan apa-apa dalam hidup dia. Lepas solat, dalam solat dia boleh fikir, lepas solat ni aku nak pergi ambil riba, nak pergi pinjam duit dengan sistem keuangan yang bukan Islami, maknanya panggil yang sistem riba punya kan. Lepas solat ni aku nak jawab SMS, nak mengumpat orang, nak buat tuduhan jahat kepada orang. Itu dia panggil, maknanya hati tu tidak khusyuk. Sebab itulah kata Ibn Rajab rahimahullah, dia kata as-sair al-masiru ila Allah sairun bil aqdam. Orang nak berjalan kepada Allah, sairul qulub, berjalan dengan hati. Kita nak berjalan, nak selesaikan dunia kita berjalan dengan kaki. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh baca dalam poster yang telah kita bagikan kepada para jemaah di Facebook pun ada, iaitulah berjalan kepada Allah dengan hati, berjalan kepada manusia dengan kaki. Allahu Akbar. Jadi kita naknya khusyuk ni masalah hati. Lau khasya'a, kalau khusyuk hati orang solat ni, la khasya'at la jawarihu, maka anggota dia juga khusyuk. Dia tak bergerak, tak banyak masalah. Dan dia memahami tip khusyuk macam mana. Panjanglah tuan-tuan. Ada buku kitab yang saya syarahkan ringkas, nama dia Munyatul Musalli. Itu kitab lama lah, kitab klasik. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dia tulis kita beberapa tip khusyuk dalam salat. Panjang sikit lah sebab bahasa lama. Tapi kalau tuan-tuan tengok, beli kitab ni sambil tengok dalam video yang saya syarahkan, insya-Allah tidak ada perkara yang payah. Baik, kita pergi kepada maknanya orang khusyuk ni hati dia tenang, dia baca ayat yang dia baca, dia tadabbur, dia memahami bacaannya, anggota dia tak banyak bergerak. Itu di antara tanda orang khusyuk. Yang ketiga, sifat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dia panggil lagha. Lagha tu maksudnya perbuatan yang tak ada faedah. Jadi sifat orang mukmin, orang yang baik, ahlul falah, orang yang mendapat kemenangan, iaitu dia tidak duduk dalam, tidak buat benda-benda lara. Tengok dalam ni, dalam ayat kita ni, ayat yang sifat yang kedua, orang mukmin yang khusyuk dalam solat. Bila khusyuk dalam solat, dua solat juga kena khusyuk. Untuk apa khusyuk? Al-i'radu 'anil lagwi, tinggalkan benda tak ada faedah, tinggalkan benda lara.